Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dikasihi lagi dihormati dan berbahagia Al-Fadil Al-Ustaz Sayyid Muhammad Sayyid Abdul Qadir bin Said Husin Al-Jufri, ahli panel jemputan khas kita pada malam ini. Terusnya kepada para imam, para bilal, ahli jawatan kuasa Masjid Abidin, Masjid Negeri, serta kaki tangan yang terlibat. Kemudian seterusnya kepada sidang jemaah, datuk-datuk, datin, pakcik, makcik, abang, adik, kakak, dan sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita merasakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Rancangan untuk mengadakan sebuah bicara perdana suara masjid, alhamdulillah diberi kemudahan oleh Allah dan kita terpilih di kalangan orang yang memeriahkannya, alhamdulillah. Jadi tanpa saya terus membuang masa, eloklah saya perkenalkan ahli panel jemputan yang sekarang ni berada di sebelah saya, muka jernih, bersih, iaitu yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Sayyid Abdul Qadir bin Said Husin Al-Jufri. Sayyid Abdul Qadir Al-Jufri, familiar nampak muka ni di kaca-kaca televisyen, suara-suaranya berkumandang, selalu didengar di corong-corong radio dan juga di mana-mana ceramah-ceramah yang dianjurkan. Dan minta maaflah dengan muka jernih macam ni, minta maaf dimaklumkan bahawa sudah berkahwin. Isteri pertama, bersama isteri pertama dikurniakan 3 orang anak bersama isteri pertama, dan isteri kedua belum lagilah, belum jumpa lagi. Tapi nampak dari segi muka jernih macam ni, nampak ada can lah, nampak ada can lah. Dari segi pendidikan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz, yang mana beliau telah melanjutkan pelajaran di Universiti Al-Azhar di Mesir dalam bidang syariah, kemudian melanjutkan bidang pengajian tersebut di Al-Jamiah Al-Maftuhah Open University, juga di tempat yang sama. Dan kini beliau aktif sebagai seorang pendakwah bebas, banyak berceramah, banyak memberikan pandangan. Di antara pemikir lah kita boleh katakan. Beliau juga terlibat dalam beberapa aktiviti sosial, persatuan sosial. Contohnya memegang jawatan sebagai Naib Presiden Ilmam Ikatan Lepasan Mahasiswa Mesir se-Malaysia. Dan beliau juga turut menjadi kolumnis di beberapa buah penerbitan, antaranya majalah Anis dan juga penerbitan-penerbitan yang lain. Dan eloklah saya sepatutnya beritahu awal yang beliau ni adalah orang Kuala Lumpur, asal daripada setapak KL sana, dan sekarang ni tinggal di Selayang. Ustaz tinggal di Selayang, di Selangor. Jadi Ustaz datang ke sini semata-mata untuk berkongsi ilmu dan bersama-sama kita untuk memahami, menerangkan kepada kita berkenaan krisis Mesir yang sekarang ni ribut melanda. InsyaAllah Ustaz akan memberi penerangan, yang mana selepas ini insyaAllah kita akan perdengarkan bicara Ustaz, yang mana akan dibantu oleh slide yang mana Ustaz sendiri yang hasilkan. Sampailah kepada kita sama-sama beri laluan kepada azan Isyak. Dan seterusnya saya sambung dengan beberapa soalan yang akan dikemukakan kepada Al-Fadil Ustaz. Dan selepas daripada itu
beberapa soalan akan dibukakan bebas. Sesiapa-siapa yang ingin bertanyakan soalan boleh menyediakan soalan, insya-Allah selepas daripada lebih kurang dalam jam 8.45 insya-Allah kita buka beberapa soalan yang sempatlah insya-Allah. Jadi berkenaan tajuk pada malam ini iaitu krisis Mesir. Krisis Mesir prihatinkah kita? Bila sebut mengenai Mesir, berkenaan Mesir, semua orang terbayang yang dulu suatu negara yang mungkinlah kita dengar sebagai satu tempat untuk khas untuk pengajian agama ataupun satu tempat yang aman. Tiba-tiba dalam beberapa detik yang melanda berlaku beberapa krisis yang melibatkan pertumpahan darah, penggulingan kerajaan ataupun pertukaran kerajaan dan macam-macam berlaku sehingga dibicarakan oleh umat manusia di seluruh dunia. Kita berada di Malaysia, mungkin kita tanya apakah yang berlaku sebenarnya? Apakah yang berlaku sebenarnya sehingga kerajaan baru-baru ini terpaksa melancarkan operasi Piramid 2, menghantar balik semua pelajar Mesir ke Malaysia. Jadi apakah sebab tindakan tersebut dan adakah krisis yang melanda ni cuma satu isu yang remeh yang tidak perlu kita ambil tahu ataupun suatu perkara yang sangat besar yang mana menjadi tanggungjawab kita sebagai orang Islam. Jadi penjelasan tersebut insya-Allah akan dihuraikan, akan diberi pencerahan oleh Al-Fadhil Ustaz. Jadi di sini saya tidak mahu membuang masa. Jadi dengan itu saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk mengambil sesi slide dan menerangkan kepada kita sedikit sebanyak apa yang berlaku di Mesir insya-Allah. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in. Salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil la raiba fihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna as-sidqa fil qawli wal ikhlasa fil amal wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pada pengerusi yang kacak bergaya, seluruh imam-imam Bilal, ada jawatan kuasa Masjid Abidin, tuan-tuan guru, ibu-ibu dan ayah-ayah, abang kakak, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala temukan kita pada malam ini, pada malam Jumaat. Dah masuk pada hujung-hujung bulan Syawal, dan begitu masih lagi kita dalam mood berhari raya. Orang Melayu rayanya 2 bulan setengah kan. Dulu tahun lepas, beberapa tahun lepas, kita dengar tok guru kita kata, apalah orang Melayu ni raya sampai sebulan kan. Padahal raya sehari aja, dia raya sebulan. Sekarang ni dah tak relevan dah apa yang disebutkan tu. Yang betulnya orang kita raya 2 bulan setengah kan. Selagi tak jumpa raya haji, selagi itulah mood raya Aidilfitri kan. Ada macam tu. Jadi ini orang kita. Sampai pengajian-pengajian di masjid dan surau pun kadang-kadang sikit orang, sebab masih lagi berhari raya, masih lagi open house dan sebagainya. Bila kita tanya puasa 6 macam mana, dia kata sikit je lagi ustaz, tinggal 6 hari je lagi. Ada macam tu. Sebab dia sibuk berhari raya dan terlupa tentang nasib umat Islam di seluruh dunia kan. Lupa habis pasal berhari raya. Bila raya dia tak adalah rasa sedih. Raya ni mestilah moodnya mood gembira. Mana boleh raya menangis, raya biar gembira sepatutnya. Jadi bila buat open house pun, open house mesti gembira. Mana ada open house sedih-sedih kan. Open house sedih-sedih, tahlil arwah kan. Itu namanya open house raya, mesti gembira. Jadi bila gembira, sampai terlupa pula tentang umat Islam, saudara mara kita sendiri yang berada di seluruh dunia. Tak kira lah di Mesir ke, di Syria ke, di Palestin ke, di Rohingya ke, di Bangladesh ke, semua umat Islam adalah saudara mara kita belaka. Dan mereka inilah yang kita akan ditanya oleh Allah SWT tentang saudara mara kita. Dan juga disebutkan oleh Nabi SAW, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum kan. Siapa yang tidak mementingkan urusan orang Islam, maka bukanlah di kalangan mereka. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan umat Islam yang akan diberi syafaat oleh Nabi SAW. Caranya kita mesti ambil berat,
kita mesti tahu, kita mesti prihatin terhadap umat Islam di seluruh dunia. Dalam hadis yang sebut tentang orang beriman itu seperti bangunan, kan dalam hadis tersebut sebut kalau satu daripada sebelah je pun, contohnya sakit sikit je pun, satu anggota dia sakit, seluruh badan dia berasa demam, berasa letih, berasa penat, kan dia memang begitu. Maka orang beriman macam tu. Orang di Mesir dibunuh, orang Mesir dizalim, maka dia rasa kepedihannya di sini. Tapi kalau kita tak rasa kepedihan itu di sini, bermakna sifat orang yang beriman itu masih lagi kurang pada diri kita. Walau kita semayang 5 waktu, walau kita pergi haji tiap-tiap tahun sekalipun, tetapi kita punya sifat iman masih lagi sedikit, masih lagi kurang. Sebab kita tak mengambil berat dan tak rasa sensitif, tak rasa langsung terkilan ataupun rasa sedih dengan apa yang menimpa umat Islam yang lain. Bahkan kita seronok dengan kadang yang kita fikir keluarga kita. Kan biasa kan disebutkan, kalau orang Islam lain kena, dia kata tak apa lah, tu kat Mesir bukan kat Malaysia. Kalau kena kat Malaysia, dia kata lah tu kat Johor bukan kat Terengganu. Kalau kena kat Terengganu, dia kata alah tak apa, itu kat Besut bukan kat Kuala Terengganu. Kan? Kalau kena kat Kuala Terengganu, dia kata tak apa, itu dekat dekat mana lah, saya mula lupa nama-nama tempat Kuala Terengganu ni. Tak apalah. Bukan ni. Kalau kena dekat tempat dia pun, dia kata tak apa, tu taman lain bukan taman saya. Kalau kena kat taman dia pun, dia kata tu lorong lain bukan lorong saya. Kena kat lorong dia pun, dia kata tak apa, tu rumah hujung bukan rumah saya. Kan? Kena sampai rumah dia pun, dia kata tak apa, tu kat depan bukan kat belakang. Kan? Sampai gitu sekali. Sebab dia tak ambil kisah. Inilah yang sebenar-benarnya yang berlaku pada kita pada hari ini. Jadi krisi Mesir, biarlah kita tahu. Saya ambil satu contoh tuan-tuan, paling mudah sekali. Kita tengok slide yang ada kat depan ni tuan-tuan, yang mana-mana tuan-tuan nampak kan. Kalau kita ambil secara rawak je, kita tanya je pada tuan-tuan, siapa yang tahu Mesir tu dekat mana kat peta dunia? Itu pun belum tentu ada orang boleh jawab. Belum tentu semua boleh jawab. Ramai boleh jawab, tapi tak semua boleh jawab. Dia cari mana ni? Rusia. Sudah. Dia cari Mesir kat mana? Mesir kat mana pun tak tahu. Kan? Mana ni? Nampak Middle East. Kat situ lah kot. Kan? Middle East kan Timur Tengah orang panggil kan. Timur Tengah, dia lah kot. Sedangkan sebenarnya peta ni pun, dia cara peta ni cara orang baratnya tulisan sebenarnya. Peta ni dia sebut Timur Tengah. Kalau kita orang Islam, kita tak sebut Timur Tengah, sebenarnya kita sebut Asia Barat. Kan? Dia bukan Timur Tengah. Sebab kalau Timur Tengah, dia kira daripada mana sebenarnya Timur Tengah? Dia kira daripada Amerika ke timur, maknanya dia ke arah Jepun, maka tengahnya adalah negara Arab. Itu sebab dia sebut Timur Tengah sebenarnya, Middle East. Kan? Kita ni sebenarnya bukan Middle East sebenarnya, timur tu. Negeri Arab tu. Negeri Arab letaknya adalah paling barat sekali bagi Asia. Kan? Paling barat sekali. Okey. Mesir dekat mana? Kita kecilkan sikit peta tu. Tengok kat situ. Baru nampak sikit. Tu pun tak nampak banyak lagi tu. Mesir kat mana? Dia duduk dekat Timur Tengah tadi tu, dekat Afrika tadi tu, kan? Dia duduk dekat Afrika. Dekat mana? Dekat atas Afrika. Jadi Mesir ni dia bukan negara Asia sebenarnya. Mesir negara Afrika. Kalau cari kat Asia memang tak jumpa lah. Dia dekat Afrika. Dia punya bahagian Asia dia sikit je, cenonet dah kecil je kat Sinai. Kan? Yang lain tu semua Afrika belaka. Jadi dia duduk dekat negeri Afrika. Tuan-tuan jumpa Sudan, tuan-tuan jumpa Chad, tuan-tuan jumpa Libya. Ni semualah Mesir dekat dengan situ. Sebelah kiri dia Libya, sebelah bawah dia Sudan. Negeri Afrika lah, Sudan. Kan? Sebelah kiri dia Libya. Libya, negeri Afrika. Okey. Tetapi kalau kita tengok kat sini, secara dekatnya dengan Mesir ni adalah sempadannya dengan Mesir ni, dia termasuk jugalah, kalau tuan-tuan tengok dekat peta tu, sebelah kanan dia kecil, belah atas tu dia masih lagi Mesir. Sebelah kanan lagi ataupun timur lagi daripada dia adalah Jordan dan juga Palestin. Jordan dan juga Palestin. Palestin sama ada Palestin yang dijajah tadi oleh Israel, ataupun yang kita sebutkan Palestin dengan istilah yang pada hari ini yang paling mudahnya Gaza tu sendiri, negeri yang dilahirkan Imam Syafi'i di situ, kan? Imam kita semua, Imam Syafi'i lahir di situ. Gaza itu sempadan dengan Mesir.
Betul-betul sempadan, betul-betul sebelah. Tuan-tuan tengok peta tu belah tengah, tuan-tuan tengok ke kanan kan. Ke kanan tu dia disebut Israel, West Bank, Lebanon, Cyprus dan sebagainya. Dan kalau tuan-tuan perhatikan juga, Mesir ni sebelah atas dia tu ada satu laut. Nama laut tu Laut Mediterranean, Mediterranean Sea, Laut Mediterranean. Laut Mediterranean ni tuan-tuan menghubungkan sampai semua ke negara-negara Eropah. Sampai negara-negara Eropah belah atas tu, nak pergi ke Spanyol, nak pergi ke mana-mana belah atas tu, semuanya dia berhubung dengan Laut Mediterranean. Mediterranean maknanya nak pergi ke Eropah senang. Orang Mesir dia nak pergi ke Turki, dia naik kapal je daripada Iskandariah contohnya kan, sebab dia ada hubungan laut dekat situ. Dan kalau tuan-tuan perasan pula di celah antara benua Afrika dengan benua Asia tu, ada Arab Saudi dan sebagainya tu, ada satu laut namanya Laut Merah. Laut Merah. Laut Merah ni pun dia duduk dekat sempadan Mesir juga, dekat perairan Mesir. Dan yang menghubungkan antara Laut Merah dengan Laut Mediterranean nak pergi ke Eropah itu ada satu terusan namanya terusan Suez. Dia panggil Suez Canal, terusan Suez. Terusan Suez inilah yang menghubungkan antara Laut Merah dan juga Laut Mediterranean nak pergi ke Eropah. Jadi kapal-kapal kita yang berlayar, katakanlah pelayar-pelayar, kapal-kapal nak bawa barang kargo daripada Asia, dia nak pergi ke Eropah, dia akan lalu terusan Suez yang berada di Mesir. Jadi terusan tu memang terusan yang sangat strategik dari sudut perdagangan. Dari sudut perdagangan, nak pergi ke Eropah, lalu dia dulu. Kalau dia sekat, habis orang Eropah tak dapat barang daripada India, daripada tempat kita dan sebagainya. Okey. Ni yang kita sebutkan tadi, terusan Suez tadi tu. Atas Laut Mediterranean, tepi ada Laut Merah. Dan Laut Merah itulah berhubung dengan Mesir. Yang kuning tu Mesir. Yang warna kuning tu Mesir. Jadi yang tengah-tengah tu, tuan-tuan nampak tak nampak tak apalah. Yang penting tuan-tuan yakinlah memang ada benda tu. Ada yang dipanggil sebagai terusan Suez tu. Okey. Kita cerita dari sudut sejarah Mesir. Tak naklah cerita sejarah Mesir daripada awal tuan-tuan, daripada zaman Firaun tak payah cerita dah. Kejap lagi kita besok pagi tak habis lagi. Kan nak cerita zaman Firaun panjang juga. Jadi kita cerita daripada zaman Mesir era moden. Era moden ni maksudnya selepas dia bebas secara diplomat, secara officialnya daripada penjajahan British. Kita cerita secara official, tapi yang sebenar-benarnya British masih pegang lagi kan? Tapi siapa dia presiden Mesir yang pertama sekali yang jadi presiden selepas dari ketika merdekanya Mesir tu, ketika Mesir tu merdeka, namanya adalah Raja Farouk. Raja Farouk. Lepas tu Raja Farouk ni kira pemerintah raja-raja yang terakhir sekali di Mesir. Dia raja yang terakhir. Raja Farouk ni tak payah cerita lah pasal dia kan panjang lebar cerita pasal dia. Ustaz mesti tahu kan cerita pasal Raja Farouk kan. Okay. Panjang cerita dia. Raja Farouk ini digulingkan oleh seorang yang bernama Muhammad Najib. Nama macam Perdana Menteri Malaysia. Dia Najib, orang Mesir sebut Nagib. Sebab orang Mesir huruf jim dia bunyi ga kan? Dia macam orang Arab lain, huruf qaf dia bunyi ga. Tapi orang Mesir huruf jim jadi bunyi ga. Jadi Nagib. Macam Perdana Menteri kita kalau pergi ke Mesir, dia akan sebut Nagib lah. Dia akan sebut gitu. Okey, jadi Nagib ni jadi presiden selepas tergulingnya Raja Farouk. Raja Farouk ni digulingkan, Muhammad Najib jadi presiden. Dan Muhammad Najib jadi presiden ni tahun 52 sampai tahun 56. Yang sebenar-benarnya dia jadi presiden pun dia presiden boneka. Sebab yang sebenar-benar menggulingkan kuasa Raja Farouk ketika itu namanya Gamal Abdul Nasir ataupun Jamal Abdul Nasir. Jamal Abdul Nasir dia yang jadi panglima tentera waktu tu. Dan dialah yang sebenarnya gulingkan Raja Farouk. Cumanya Nagib ni jadi presiden. Jadi presiden ni macam presiden boneka je lah. Dia pegang. Lepas 4 tahun dia pun ambil. Gamal Abdul Nasir ambil daripada tahun 56 sampailah tahun 70. 14 tahun dia pegang.
kan. Daripada tempoh dia gulingkan kuasa Raja Farouk tu, sebenarnya dia dah pegang daripada tahun 52 sebenarnya sampai tahun 70. Maknanya 18 tahun dia pegang Mesir, Gamal Abdul Nasir. Lepas tu barulah Anwar Sadat jadi presiden. Anwar Sadat ni tuan-tuan tengok gambar kat depan tu, yang warna tu belah kiri. Bawah belah kiri tu namanya Anwar Sadat. Yang belah kanan atas tu nama dia Gamal Abdul Nasir, macam pelakon Hindustan tu kan. Yang tu Gamal Abdul Nasir. Belah kiri bawah tu Anwar Sadat, tahun 70 sampai tahun 81. Anwar Sadat jadi presiden sampailah dia dibunuh. Dia dibunuh tahun 81. Dekat mana dia dibunuh? Dia dibunuh tak jauh daripada peristiwa yang berlaku sekarang ni, Raba'ah. Tak jauh daripada situ. Lokasi dia dibunuh tu tak jauh. Dan siapa yang pergi Mesir pada hari ini akan nampaklah kubur dia. Kubur dia betul-betul berdepan dengan tempat dia ditembak. Dia ditembak pada perarakan besar-besaran kan. Perarakan tu tiba-tiba tengah-tengah orang bergerak, rupa-rupanya satu orang askar tu ada senapang terus tembak ke arah kursi VIP kan. Tembak. Waktu tu Husni Mubarak ada kat situ juga, tapi Husni Mubarak sembunyi bawah meja waktu tu kan. Jadi dia tak kena tembak, tak mati dia kan. Habis kena tembak baru dia keluar daripada meja. Tuan-tuan ada video dia. Ada video yang orang bocor kan, keluar gambar Husni Mubarak keluar daripada bawah meja selepas orang kena tembak tu kan. Dan yang mati waktu tu adalah Anwar Sadat, dan Husni Mubarak pun naik dah. Jadilah presiden tahun 81 tu Muhammad Husni Mubarak. Nama dia Muhammad Husni. Okey, tahun 81 sampailah 2012 kan. Dan kira lama lah 81 sampai 2012, kiranya lagi lama daripada Tuan Dr. Mahathir lah sebenarnya ceritanya kan, Husni Mubarak ni. Lepas Husni Mubarak naiklah Muhammad Mursi. Dr. Muhammad Mursi naik pada tahun 2012 dan digulingkan pada tahun ni 2013. Okey, itu cerita secara umum lah. Okey, kalau kita tengok pula cerita pasal guling ni, saya tak nak cerita panjang-panjang bab ni pasal tuan-tuan boleh tengok sendiri dalam internet, dan tuan-tuan pun dah tahu. Kita refresh balik ni. Akhir 2010 kebangkitan rakyat Tunisia. Tuan-tuan tahu cerita Tunisia yang mana ada orang yang bakar diri sendiri tu kan. Bangkit rakyat Tunisia. Kemudiannya bangkit jugalah rakyat-rakyat di Timur Tengah yang lain, antaranya Mesir yang dipanggil sebagai Arab Spring kan, kebangkitan Arab. Awal tahun 2011 rakyat Mesir pun mula protes kerajaan. Sampailah pada 25 Januari 2011 dipanggil Day of Rage, hari kemarahan. Tuan-tuan kalau kita perhatikan tuan-tuan, Mesir ni tuan-tuan, negara tentera sebenarnya, negara yang dipenuhi dengan tentera dan polis, yang mana maknanya setiap lorong tu confirm ada special branch yang akan jaga lorong tu kan. Yang mana kalau orang nak melawan kerajaan waktu tu memang terlampau macam mustahil, macam susah sangat-sangat. Sebab Ikhwan Muslimin satu-satunya pembangkang yang kuat adalah entiti yang diharamkan. Dia bukannya apa dibenarkan dan sebagainya, tidak kan. Bahkan nak sebut nama pimpinan Ikhwan Muslimin pun kena jaga-jaga, siap-siap bulan kena tangkap kan. Nama Hasan Al-Banna tuan-tuan, kalau kita ni orang belajar kat sana kan, ustaz-ustaz kita yang belajar kat sana diingatlah kan, nak sebut Hasan Al-Banna tak boleh sebut Hasan Al-Banna, kena sebut Pakcik Hasan kata. Orang Terengganu sebut je Pak Asang kan, senang. Confirm orang Mesir tak faham kan. Tapi kalau sebut Hasan Al-Banna, kita nak sebut, kita sebut je, bukan kata kita puji dia pun. Kita sebut je, oh Hasan Al-Banna dia cakap dalam kitab dia sekian-sekian. Kita sebut tu dalam bas contohnya. Silat hari bulan memang tak turun dah dekat kita punya destinasi, terus masuk balai kan. Sebab sebut nama dia je. Macam tu keadaan Mesir sebenarnya kan. Tak payah, sama jugalah dengan nama-nama pimpinan-pimpinan yang lain yang hebat-hebat, yang macam Sayyid Qutub contohnya, ulama-ulama Ikhwan. Tak boleh sebut Sayyid Qutub, kena sebut Pok Said lah. Sebut gitu. Pok Cik Said sebut gitu. Kita pun Pak Cik Said mana pula ni. Mula-mula sampai Mesir, saya pun terkejut kan. Dia kata Pok Said Said Hawa kan. Pok Cik Said kata dalam kitab dia. Kita pun Pak Cik Said mana sebut dalam kitab kan, tak kenal kan. Pak Cik Hasan sebut dalam kitab dia. Apalah abang aku seorang ni sebut Pak Cik Hasan, mana aku kenal Pak Cik Hasan punya kitab mana. Rupa-rupanya Hasan Al-Banna. Begitu sekali kan. Maknanya kecenderungan kepada Ikhwan Muslimin pun satu kesalahan. Bahkan kalau tuan-tuan tengok, ulama Mesir banyaknya tak simpan jambang, tak simpan janggut
Antara sebabnya, sebab jambang dengan janggut ni pun satu benda yang memaparkan dia ni pro ikhwan. Dan kalau begitu maka dia akan ditindas dan dia akan ditekan, dimasukkan dalam penjara dan sebagainya. Saya sendiri duduk di Mesir tuan-tuan, sebab ada jambang berapa kali masuk penjara. Bukan masuk penjara lah, masuk lokap. Masuk ke balai, kena panggil dan sebagainya. Itu benda biasa. Kena tangkap benda biasa sebab ada jambang je. Ada jambang je. Saya pergi ke UK tuan-tuan, daripada Mesir pergi ke UK, saya tak cukur jambang saya. Nak balik daripada UK ke Mesir cukur. Sebab takut tak lepas masuk dekat ni. Kan pelik lah. Pergi negeri barat, pergi ke UK, relax je, ada sunnah. Tapi bila kita balik ke negeri Islam, nak amal sunnah tak boleh. Sebab dia kata, oh ni tanda teroris. Yalah, iya jugalah, saya kat Mesir saya tak simpan, saya tak haluskan jambang saya, jadi besar sikit lah. Gitu je. Ni masuk TV punya pasal lah ni. Ni penembik TV semua, Ustaz cukur sikit boleh tak Ustaz? Dia kata saya tak mau cukur semua sekali. Tak apalah Ustaz, tak mau semua pun, sikit pun jadilah. Ni TV punya pasal, tapi tak apalah. Jadi senang ceritanya, bila kita tengok di Mesir tu, keadaan dia macam tu. Maknanya dia bukan, kita buat buku dakwah. Saya teringat sebelum saya balik ke Malaysia habis, saya pernah baca satu kitab dakwah dekat Rumah Pelajar Terengganu di Malaysia, di Mesir. Rumah Pelajar Terengganu di Mesir, saya diminta untuk bentang satu buku tentang dakwah di jalan Allah SWT. Buku dakwah tu ditulis oleh orang sufi, bukan orang ikhwan pun. Orang tasawuf ataupun orang alim lah, orang alim, bukan orang ikhwan pun, bukan orang Mesir pun. Kitab Habib Muhammad Sagaf terserah saya. Jadi bila saya nak bentang buku tu, oleh kerana saya bawa buku tu saja pun saya kena tahan juga masuk dekat juga. Sebab buat buku dakwah, tak ada kena-mengena pun dengan ikhwan dan sebagainya. Cuma buku tu tajuknya dakwah. Jadi pasal dakwah pun tak boleh nak bawa macam tu saja. Jadi bila berlakunya rakyat Mesir memprotes kerajaan secara terbuka pada awal tahun 2011, satu benda yang sebenarnya kita nampak macam subhanallah, macam pelik juga. Pasal dia boleh turun beramai-ramai, keluar beramai-ramai, hilang rasa takut dia tadi tu. Asalnya rasa takut, nak pegang buku-buku macam tu kena balut surat khabar, tak boleh bagi nampak. Tapi bila dia boleh keluar secara beramai-ramai tu, satu benda yang memang maknanya kita kata macam seolah macam meletup lah daripada dalam hati tu kan. Dia simpan lama dalam hati tu. Dia marah sebenarnya, dia tertekan, dia tak suka dengan Husni Mubarak, tapi nak sebut, nak kata kat Husni Mubarak kat luar tak berani. Jadi disimpan dalam hati dia. Akhirnya dia meletup. Ini yang dipanggil hari kebangkitan kemarahan, hari Yaumul Ghadab, hari kemarahan, Day of Rage, pada 25 Januari 2011. Dan 25 Januari 2011 ni jadi titik bersejarah bagi rakyat Mesir. Sebab kali pertama rakyat Mesir boleh keluar secara beramai-ramai, seramai-ramainya, jutaan rakyat Mesir keluar di jalanan menunjukkan rasa kemarahan kepada pemimpinnya. Dan pada 12 Februari Mubarak pun letak jawatan sebagai Presiden Mesir. Dan kita singkatkan, bulan 10 2011 pilihan raya Parlimen Mesir, dan bulan 6 2012 berlakulah pilihan raya Presiden Mesir. Bila pilihan raya Presiden Mesir, kita tahu akhirnya dilantiklah Dr. Muhammad Mursi sebagai Presiden Mesir 24 bulan 6 2012. Setahun lepas tu, tak sampai setahun sebulan tu, setahun seminggu lebih, 4 Julai 2013, kerajaan Mursi pula digulingkan oleh siapa dia? Oleh jeneral tentera yang dia sendiri lantik, yang bernama Fattah As-Sisi, kan? Dan kemudiannya berlakulah peristiwa-peristiwa berdarah. Lepas digulingkan kuasa tu, berlakulah himpunan aman di seluruh tempat di Mesir. Dan 15 Ogos 2013 satu tragedi berdarah berlakunya pembunuhan beramai-ramai. 17 Ogos 2013 Jumaat Kemarahan juga berlaku pembunuhan beramai-ramai. Kita tengok bila Mursi dirampas kuasa, penyokong Mursi berhimpun seluruh negara, terutamanya dekat Kahirah. Bantahan aman kumpul sampai lebih daripada 5 juta rakyat Mesir. Tuan-tuan, 5 juta ni tempat kita rasa banyak lah. 5 juta kat Mesir pun banyak juga sebenarnya, tuan-tuan. Walaupun memanglah rakyat Mesir, rakyat Kahirah, Kahirah kita sebut tadi kan, Kahirah penduduk dia hampir sama dengan rakyat Malaysia dah.
Dia penduduk Kairah saja 20 juta dia. Kan? Dia 20 juta. Tapi 20 juta, 5 juta keluar, ramai dah tuan-tuan. 5 juta daripada 20 juta, ramai lah. Kan? Ramai sangat-sangat. Kalau kat Malaysia 5 juta ni satu negeri, tak empat, lebih daripada satu negeri dah. Dia orang tinggal dekat Medan Raba'ah dan Nataran Nahdah sampailah berlaku tragedi 15 Ogos. 15 Ogos yang keluar berita baru-baru ni. Keluar berita dekat TV apa semua tu, tembak-menembak apa semua tu kan. Bukan tembak-menembak, tembak-tembak. Dia tak balas tembakan. Tentera je tembak. Tembaklah banyak-banyak kepada rakyat dia sendiri yang duduk di Medan Raba'ah. Okey, penentang Mursi berkumpul juga Dataran Tahrir tapi jumlah dia tak ramai. Okey, bila penyokong Mursi ni berkumpul dekat Raba'ah tu, penyokong Sisi ni dia berkumpul juga dekat Tahrir, tempat berlakunya revolusi tahun 2011. Tapi tak ramai pula yang kumpul kan. Dia ambil gambar, keluar TV dia tuan-tuan. Keluar TV dia tunjuk, berjuta orang berkumpul dekat Medan Tahrir. Rupa-rupanya kantoi. Sebab apa? Dia ambil gambar tahun 2011 tu. Dia siarkan balik, kata hang tengok punyalah ramai orang yang menentang Mursi sebenarnya. Orang bawa balik daripada Mursi, daripada Tahrir, lengang aja kan. Sampai ke rumah tengok berita, berjuta orang kan. Macam mana aku tak nampak kan? Aku lalu elok je, kosong je. Inilah yang berlaku dekat Mesir. Okey. Kemudiannya himpunan aman pun di seluruh dunia berlaku. Pasaran saham Mesir menjunam turun, rugi sampai 4 bilion ringgit. Bilion tuan-tuan. Ini contoh himpunan aman tuan-tuan. Aman tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dia pegang apa? Mana dia pegang pisau, pegang senapang tuan-tuan. Habis banyak pun dia pegang kertas ataupun dia pegang Quran. Itu je lah. Dan ini yang berlaku di seluruh dunia sebenarnya. Okey. Kita cerita pasal tragedi 15 Ogos. 15 Ogos, hari ni berapa bulan? 28, 29 Ogos. Maknanya 2 minggu lepas. Tak, 2 minggu lepas. Kita cerita ni baru 2 minggu tuan-tuan. Bukan cerita 2 tahun lepas. Cerita 2 minggu lepas. 15 Ogos operasi tentera bermula. Daripada pukul 6 pagi orang sembahyang subuh dia dah tembak. Orang sembahyang subuh, pasal orang Mesir ni tuan-tuan jaga sembahyang. Dia berhimpun sembahyang, dia jaga subuh. Bukan kata berhimpun, dia tak berhimpun pun dia jaga sembahyang. Kebanyakan orang Arab memang macam tu sifat dia jaga sembahyang. Melainkan orang-orang yang sekarang ni lah yang dah mula lari daripada Islam. Tapi kebanyakannya jaga sembahyang. Dia bila jaga sembahyang tengah sembahyang subuh, 2,000 orang dah terbunuh sampailah ke siang tersebut lah, hari tersebut. Tuan-tuan kalau tengok tarikh tu tuan-tuan boleh agak hari apa tu agak-agaknya? Hari apa tu? 15 Ogos tu. Hari ni berapa bulan? 29. Tolak 14 hari. Hanya hari apa? Hari Khamis kan? Betul tak? Lepas tu hari Jumaat tu dia orang teruskan lagi. Teruskan dengan dia tembak lagi dan dia berjaya kosongkan Medan Raba'ah dengan Nahdah. Ni 2 hari punya peristiwa. 2 hari tuan-tuan, dalam tempoh 2 hari ni tentera Mesir tembak rakyat sendiri. Tembak dengan peluru hidup tuan-tuan. Bukan dengan gas pemedih mata, dengan peluru hidup. Peluru hidup, lepas tu dia pakai sniper. Sniper ni tuan-tuan, confirm lah nak membunuh orang sebab dia tembak betul-betul kat kepala. Kalau dia tembak kaki, logik lah juga dah. Itu pun tak betul. Mana boleh rakyat tak bersenjata tiba-tiba ditembak dekat kaki pun tak boleh. Ini tembak kat kepala pakai sniper kan. Dan 17 Ogos berlaku pula himpunan dekat Masjid Ramses. Dia serang pula masjid. Masjid pun dia serangnya. Setakat 17 Ogos dah sampai 5,000 orang mati. 5,000 tu siapa dia? Rakyat dia sendiri, orang Islam sendiri yang ditembak, yang dibunuh. Okey, dan pada 16 Ogos tu tertinggal kat sini, 16 Ogos tu jugalah yang dibakar Masjid Raba'ah kan, Masjid Raba'ah. Dan sampai itulah akhirnya Medan Raba'ah itu menjadi simbol kebangkitan rakyat Mesir yang digunakan nombor 4 ni. Apa jari angkat 4 ni kan, 4 jari ni ditunjuk ini sign untuk Raba'ah. Raba'ah ni sebab dalam bahasa Arab maksudnya yang keempat, Rabi'ah kan, yang keempat. Jadi 4 lah. Tuan-tuan jangan tengok ni je teringat tu 4 orang isteri kan, ni orang lelaki punya panggil kan. Dia pegang 4 tu apa, letaknya tu 4 kan. Ada dalam internet legal kan, gambar suami isteri letak macam ni, yang suami buat macam ni
Kan? Sebab suami tu tengok isteri buat macam ni, terus dia fikir, oh isteri aku clear, 4 orang pun tak apa. Kan? Ni orang lelaki punya ni. Okey. Jadi 4 tu itulah asalnya. Oh, apa dah kita ni? Saya bateri habis. Okey, ada sikit. Ni gambar-gambar ni tuan-tuan tak nampak kalau tuan-tuan duduk jauh, tapi tuan-tuan tengok kat internet pun tuan-tuan boleh nampak lah. Tu gambar kebakaran Masjid Raba'ah, kan? Dan ini contoh. Ni tuan-tuan yang tak boleh tengok, darah, tuan-tuan duduk ke bawah je lah, kan? Contoh yang belah kiri, belah atas tu yang dia seksa sebelum mati dengan gas, kan? Dia nak bawa ke penjara, lepas tu dia seksa. Dan lepas tu bila orang-orang ni mati, dia nak tipu rakyat. Dia kata dia orang ni mati setelah ditembak kerana cuba melarikan diri daripada penjara. Tapi bila kita tengok mayat dia, takkan kot daripada penjara muka jadi hitam legam, jadi bengkak macam tu, kan? Kena tembak je. Jadi barulah tahu rupanya terdedah, rupanya dia orang seksa dalam perjalanan tu. Dia orang seksa, dia orang kenakan gas dan akhirnya mati, kan? Dan yang kat bawah-bawah tu semua contohlah yang tuan-tuan tengok tu pun tuan-tuan tahu dah. Ini bukannya dia orang ni mati kerana peluru sesat dan sebagainya, tapi memang cubaan membunuh secara direct, kan? Dia bukannya secara kebetulan dia kena. Tak apalah, gambar berlambak lagi, tuan-tuan nak tengok beribu lagi gambar, video berlambak kat YouTube, tuan-tuan cari sendiri, kan? Okey, kita tengok balik, refresh balik. Ada yang kata ni semua sebab revolusi 2011 lah. Okey, kalau kita tengok pada tahun 2011, yang menentang, asalnya dia menentang rejim Arab ni, Arab Spring secara keseluruhan, bukan saja di Mesir, bahkan di kebanyakan negeri Arab. Dia tentang rejim Arab sebab rejim Arab jalankan pemerintah secara kuku-kuku besi dan sangat tak demokratik. Negara yang terlibat Tunisia, Libya, Yaman, Jordan, termasuk Mesir dan juga Syria. Revolusi Arab 2011 berjaya turunkan 3 presiden Arab, Tunisia, Libya dan juga Mesir. 3 ni berjaya diturunkan. Mesir, rakyat tak puas hati sebab Mubarak gagal jaga kebajikan rakyat miskin dan kawal tekanan taraf hidup rakyat miskin di Mesir. Tuan-tuan tengok orang Mesir miskin sangat-sangat, yang kaya sangat-sangat. Yang miskin duduk di kubur. Dianggarkan lebih daripada 1 juta orang Mesir yang duduk di kubur. Bukan yang mati duduk dalam kubur, tuan-tuan. Ini orang hidup duduk atas kubur, kan? Sebab tak mampu nak beli rumah, duduk atas kubur, jaga kubur. Sebab apa jaga kubur? Sebab kalau tak jaga kubur, ada orang yang mencuri kain kafan kat dalam tu pula, kan? Jadi kubur kena ada orang jaga. Maka dia pun dah tak ada tempat nak duduk, dia duduk je lah atas kubur, kan? Dengan isteri dia, dengan anak-anak duduk kat situ, pasang astro siap-siap, kan? Dia tengok bola kat atas, kan? Mayat ada kat bawah. Dia macam tu. Okey, senang ceritanya, orang yang miskin memang terlalu miskin, gaji sikit. Tuan-tuan, biasa saja kita jumpa orang Mesir yang gajinya lebih kurang RM80 saja sebulan. Bukan, tukar duit kita dalam RM50 je sebulan, tuan-tuan. RM50 je sebulan, gaji sebulan, tuan-tuan. Kerja apa? Kerja kerja pelayan kedai makan. Pelayan kedai makan gaji RM50 sebulan. Tuan-tuan bayang. Miskin tak miskin lagi? Confirm lah miskin, kan? Yang kaya terus kaya. Maka tentu sekali lah rakyat kebanyakannya memang tak berhati, dan ekonomi memang teruk, tekanan hidup sangat teruk. Okey, Mursi naik jadi presiden lepas Mubarak jatuh. Kita ambil ringkas, Mursi naik, Mursi menang dengan pilihan raya yang adil. Dia bukan menang dengan cara dia yang gulingkan kuasa, tidak. Bahkan Ikhwan Muslimin asalnya tidak bersama pun dalam revolusi yang awal-awal tu. Ikhwan Muslimin sebenarnya tak bersama pun asalnya, bukan mereka yang mengetuai revolusi itu. Cuma bila Mubarak jatuh, buat pilihan raya. Bila pilihan raya berlaku secara adil, Muhammad Mursi mewakili parti FJP menang dengan 51% undi. Okey, ni pada 24 Jun 2012. Mursi jadilah presiden Arab pertama yang dilantik, presiden awam yang pertama, sebab sebelumnya tentera, kan? Presiden Arab pertama hafal Quran 30 juzuk,
Kan, Presiden Arab pertama daripada parti Islam, Presiden Arab pertama yang benarkan orang ramai kritik dia. Dulu orang Arab mana boleh kritik pancung dia, senang cerita kan, masuk penjara dan sebagainya. Dialah Presiden Arab pertama yang benarkan orang kritik. Presiden pertama Arab yang berjabat tangan dengan pengawal penjara sendiri. Masuk waktu dah tuan-tuan kan, betul. Ingatkan sempat habis slide ni, rupanya tak sempat. Ni baru cerita Fir'aun lagi tuan-tuan kan? Ni baru cerita Fir'aun moden ni. Fir'aun lama kita tak cerita lagi. Jadi kita tangguhkan dulu untuk azan isyak. Sambung ni. Habis dulu. Okey, Presiden Arab pertama larang meletakkan gambar di bangunan kerajaan. Okey. Kita bagi laluan azan, lepas tu kita sambung sikit. Ada Q tak dengar sangat tadi. Ya, apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, sikit kita tambah kaitan dengan Dr. Bursi ni. Kata baik ke jahat dia, mungkin ada yang tak dengar, tapi dengar-dengarlah baik dia. Kalau tuan-tuan dengar orang hafal Quran kan, jadi presiden kan, kita pun dah sejuk dah dengar. Tapi kita tengok dia bukan setakat dia dengan Quran itu dia hafal, tapi banyak ajaran Al-Quran itu dia amalkan kan. Antara kalau kita tengok tu lah, contoh dia larang letak gambar dia dekat bangunan kerajaan. Dulu bangunan kerajaan semua ada gambar, mestilah ada gambar, bukan kat Mesir je, seluruh Malaysia, seluruh dunia macam tu kan. Gambar Perdana Menteri, gambar Presiden dan sebagainya, Agung, Sultan kan letak. Tapi dia jadi Presiden dia tak mau letak, dia kata tak payah kan. Dia duduk dekat apartmen dia sewa, bukan dia duduk kat istana Presiden ada besar kan. Tapi dia tak duduk kat istana tu, dia duduk kat rumah sewa, apartmen kecil sewa, dan dia terima gaji macam pekerja awam Mesir yang lain kan. Dan kalau dia keluar daripada negara pun, dia bercuti pun cuti gunakan kos dia sendiri
Okey. Kita tengok punca rampasan kuasa ni, geng-geng Asisi ni, dia kata dia kata Mursi ni ekonomi bila dia jadi presiden, betul lah dia hafal Quran, tapi ekonomi makin teruk, dia kata. Kan kita ni bukan orang nak, kita bukan nak buka sekolah pondok nak orang hafal Quran, dia kata kita nak mentadbir negara. Jadi sekarang ni Mursi ni tak sesuai. Sebab apa? Ekonomi makin teruk. Kita dengar pun ya juga kan. Sia-sia je kita kena tipu dengan Firaun kan. Lepas tu dia kata Mursi tak buat perubahan kan. Selepas revolusi 2011 sama je. Jadi betul ke? Kita sebut dalam tempoh 6 bulan apa dia perubahan yang dilakukan oleh Mursi? Mampukah kerosakan 30 tahun di bawah Mubarak diselesaikan dalam masa setahun? Kita tengok kan, dia jatuh selepas tahun dia jadi presiden. 30 tahun dah Mubarak jadi presiden, tiba-tiba dia jadi setahun terus nak tukar semua benda kat Mesir. Tak logik kan? Memang confirm tak akan berlaku macam tu. Waktu tu ekonomi tengah parah, krisis perlembagaan, sabotaj, kekacauan oleh Samsung. Ini semua yang berlaku di Mesir ketika Mursi memerintah selama setahun. Keadaan ekonomi waktu tu, hutang kerajaan 1.3 bilion pound Mesir. 5 juta rakyat tak ada tempat duduk, 30 juta rakyat cicir pelajaran, 7 juta ibu tunggal tak ada pekerjaan tetap, dapat duit subsidi daripada kerajaan aja, duit bantuan daripada kerajaan saja. Punya banyak. Ini yang dia dapat, yang dia warisi daripada Mubarak kan. Perlembagaan, waktu tu dia nak tukar perlembagaan, dia nak hadkan kuasa presiden, dia nak hadkan kuasa tentera, dia nak hadkan kuasa hakim, dia nak hadkan Melaka, tetapi tak berjaya sebab berlaku penentangan. Dan kemudiannya contoh dia nak ubah pilihan raya perlembagaan tahun 71 pada 2012. Sumber rujukan utama dia letak sebelum ni syariah juga, tapi dia letakkan sumber rujukan utama mesti Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas dan sebagainya lah, macam-macam benda yang dia cuba ubah tapi tak berjaya. Sabotaj, tuduhan krisis bekalan petrol, bahan bakar dan elektrik di seluruh Mesir. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan perhatikan Mesir, tuan-tuan, memang tiba-tiba je petrol tak ada kat stesen, mana orang tak bengang, betul tak? Ni Mursi naik jadi presiden, minyak tak ada dekat stesen minyak. Naik basikal lah kita, macam mana? Tak, kita pergi stesen minyak tak ada. Elektrik kejap-kejap blackout kan. Biasa elok je, tiba-tiba Mursi naik jadi presiden, blackout. Confirm lah orang tak suka, betul tak? Tapi pasal apa kita kata sabotaj? Sebab apa tuan-tuan? Hari ni dia digulingkan, esok terus ada minyak kat stesen, esok terus tak ada blackout dah tuan-tuan. Confirm lah tu sabotaj, betul tak? Kalau tak sabotaj mana boleh kan, dalam tempoh macam tu pendek tiba-tiba boleh ada benda tu semua. Okey, termasuklah gas dan elektrik dan sebagainya. Okey, kita dah sebut tadi tentang sabotaj. Kemudiannya kekacauan, ada Samsung dan sebagainya. Dia buat kempen besar-besaran untuk buruk-burukkan presiden kan. 24 kali seruan tuan-tuan untuk perhimpunan sejuta rakyat desak presiden letak jawatan, tapi tak berjaya tuan-tuan. 24 kali dia orang cuba buat kan, buat himpunan sejuta rakyat, tapi tak sampai 100,000, tak sampai 10,000 pun yang datang kan. Okey, lepas tu dia tuduh lah, dia kata ni ikhwan muslimin nak jadikan Mesir ni Mesir negara agama kan. Jadi dia kata bahaya, ni orang-orang yang tak nak agama ni semua bengang lah. Nanti kami semua kena tutup aurat, kami semua wajib semayang, nanti hukum hudud dilaksana. Semua takut ya. Yang tak minat agama takut lah kan. Yang tak semayang tiba-tiba dengar nanti presiden kita ni nak suruh kita semayang. Mana boleh, ini hak kebebasan kami, nak semayang suka hati kami lah, tak nak semayang suka hati kami lah, contoh kan. Jadi diwar-warkan kononnya Mursi ni nak buat negara dia negara agama 100%. Orang takut dan tak suka kan. Tuduh Mursi tak pulihkan ekonomi, dihina, diejek Mursi tiap-tiap hari tuan-tuan kat surat khabar. Presiden dihina dalam surat khabar tiap-tiap hari, tuan-tuan bayang kan, relax je, surat khabar tu terjual dekat pasaran. Tapi tuan-tuan, Mursi tak pernah tutup pun mana-mana stesen TV, radio, surat khabar kan. Dia tak ada tarik permit kan. Sebab apa? Sebab kutuk aku kan. Tak ada, relax je, dibiarkan. Apa kejayaan Mursi? Kita kata tadi ekonomi tak berjaya. Cuba tengok balik kan, tengok balik, banyak sebenarnya yang dia berjaya. Dia hapuskan hutang lapuk petani, dia sediakan rumah mampu milik dan sebagainya. Dalam tempoh setahun saja dia jadi presiden. Dan saya nak cerita panjang-panjang tuan-tuan, tak cukup masa. Tapi kalau kita tengok senang ceritanya,
banyak lah tuan-tuan, naik gaji, orang miskin dapat skim pinjaman buat rumah, kan, sediakan peluang pekerjaan lagi banyak, peningkatan KDNK ke keluaran dalam negeri kasar pun banyak dalam negara kasar. Kesihatan, kat situ dapat perkhidmatan kesihatan percuma, pergi hospital free, dasar prihatin OKU dan macam-macam lagi. Okey, apa sebenarnya yang berlaku pada rampasan kuasa? Siapa sebenarnya yang tak puas hati dengan Mursi sebagai presiden? Orang yang tak puas hati dengan Mursi sebagai presiden ni ada 6 golongan. Ada 6 golongan yang terjejas kepentingan dia. Kita cerita, kita kata ni orang Islam sama orang Islam bertembung. Nah, ramai orang kata gitu. Dia kata yang sebenarnya kes Mesir ni adalah orang Islam sama orang Islam berperang sama sendiri. Yang untung adalah orang Yahudi. Kita kata gitu. Mari kita tengok balik, betul ke yang sebenar-benarnya sebab orang Islam berperang? Betul lah, memang secara realitinya Islam lawan Islam lah. Tapi sebaliknya sebab apa orang Islam tu berperang? Itu yang kita kena tengok. Kan, kita tak boleh kata itu betul. Apa sebab perang? Stop. Itu bukan kerja kita. Sekarang kenapa dia orang mula berperang tu? Ada kepentingan yang terjejas. Antaranya kita tengok nombor 1, kepentingan Israel. Itu paling besar sekali. Bila Mursi naik jadi presiden, kepentingan Israel antara yang paling besar sekali terjejas. Sebab kita dah tengok kita dah tengok peta tadi, Mesir memang sempadan dengan Palestin. Ya, memang sempadan betul dengan Palestin. Jadi bila Mursi naik saja, dia terus buka sempadan Rafah, Mesir Palestin, untuk benarkan bantuan ekonomi kepada rakyat Palestin. Terus terbuka. Sebelum tu tuan-tuan, nak pergi ke Rafah tu sikit punya susah. Kan, lagi-lagi waktu peperangan, waktu perang lagi dah tak boleh masuk ke Gaza. Masuk ke Gaza tak boleh. Sebab dia tutup pintu tu. Tuan-tuan, saya sendiri pernah pergi tuan-tuan waktu perang tahun 2008. Kita pergi duduk dekat sempadan Rafah tu berhari-hari. Kita pergi duduk kat sempadan tu, kita nak masuk ke Palestin, nak buat bantuan perubatan. Kita buat bantuan perubatan. Sampai kat sempadan tak boleh masuk. Ditutup, kata tak boleh. Saya pergi ke kedai tengok berita TV. Rupanya tuan-tuan kat TV 1 Mesir, daripada pagi sampai ke malam diulang ucapan Husni Mubarak waktu tu. Husni Mubarak kata, laqad fatahnal ma'bar min yaumil awal. Kami telah membuka pintu masuk ke ke Gaza daripada hari pertama peperangan berlaku. Kerana umat Palestin adalah saudara mara kita sendiri, anak-anak kita, kan? Adik-beradik kita sendiri. Kita dulu orang kampung tengok begitu tu, baik tu Husni Mubarak ni. Kita duduk betul-betul kat sempadan tu tuan-tuan, dia tutup serapat-rapatnya pintu, tak boleh masuk, kan? Tak boleh dibenarkan bawa perubatan, bukan bawa senjata tuan-tuan, bawa ubat pun tak dibenarkan. Jadi bila Mubarak jatuh, Mursi naik, Mursi benarkan masuk. Bila Mursi benarkan masuk, siapa yang terancam sekali? Tentu sekali lah Israel. Sebab dia tak dapat nak tindas Gaza, tak dapat tindas Palestin, kan? Kemudiannya Mursi dia diri teguh belakang pimpinan Hamas, kan? Dan dia hentikan pula bekal gas asli ke Israel. Mubarak kononnya lawan Israel, tapi tuan-tuan, gas asli dia bekal ke Israel dah 20 tahun tuan-tuan. Mursi naik, Mursi hentikan bekalan gas ke Israel. Kemudian dia dipanggil duta Mesir ke Israel balik. Dia panggil campur tangan Arab dan antarabangsa. Dia minta supaya campur tangan Arab dan antarabangsa. Lepas tu apa dia? Kepentingan US pula terjejas. Amerika, ni nombor 2 yang terjejas. Israel, Amerika. Amerika terjejas sebab Mursi adalah ikhwan, dan ikhwan nak menegakkan Islam. Amerika mana nak orang tegakkan Islam, kan? Jadi kepentingan Amerika juga terjejas, kan? Okey, seterusnya kalau kita tengok nombor, saya ringkaskan teruslah ya, pasal ikhwan muslimin ni panjang sebenarnya. Yang ketiga, kepentingan negara Arab pun terjejas. Negara Arab pun terjejas juga. Sebab apa? Sebab orang Arab ni dia takut dengan ideologi ikhwan muslimin. Ikhwan muslimin nak tubuhkan negara Islam. Raja-raja Arab sangat-sangat takut. Dah lah tu, raja-raja Arab dia takut dengan golongan bukan saja Islamis, bahkan Islamis yang boleh naik dengan demokrasi. Lagilah dia takut, kan? Dia tengok rakyat bangkit dan sebagainya, ikhwan naik, ikhwan makin kuat, nanti orang suka pada ikhwan. Macam mana dengan dia orang punya periuk nasi? Raja-raja di sini, maka raja-raja Arab juga sangat-sangat takut. Okey.
Raja Arab ni pula hubungan baik dengan Amerika, kan? Jadi Amerika tak suka, dia orang pun tak suka. Bahkan bila Mursi naik, turun saja jatuh, kena guling, naik tentera Raja Saudi dengan Raja UAE, antara yang mula-mula sekali mengucapkan tahniah kepada Sisi, kepada General Al-Sisi. Dan dia berjanji nak bagi 3 bilion dan 5 bilion dolar kepada Mesir selepas Mursi digulingkan. Ingat ceritanya betapa seronoknya dia bila Mursi digulingkan. Sama senada dengan Israel bila Mursi digulingkan. Israel pun macam tu juga, tuan-tuan. Muka depan surat khabar Israel bergembira dengan kejatuhan Mursi, kan? Jadi siapa yang seronok ni memang dia adik-beradik Israel, macam cerita ni, kan? Okey, yang keempat, kepentingan tentera Mesir pun terjejas sebab tentera Mesir dikontrol Mesir. Bila tentera Mesir tak dapat kontrol pasal Mursi ni bukan tentera, maka kepentingan dia juga terjejas. Itu sebablah, antara sebabnya naiknya General Al-Sisi dengan menggulingkan kuasa Mursi dengan kekuatan tentera, sebab tentera pun terjejas. Begitu juga dengan Majlis Tinggi Kehakiman. Majlis Tinggi Kehakiman ni kebanyakannya dilantik pada zaman Mubarak. Hakim-hakim yang dilantik pada zaman Mubarak pun risau sebab kuasa mereka juga dihadkan sebab kena tengok pada undang-undang Islam dulu. Okey. Yang last sekali, kepentingan sekular, liberal juga terjejas pasal Islam dengan kufur akan bertentangan, dan orang-orang yang tak suka pada Islam walaupun dia orang Islam juga akan rasa kepanasan. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ni simbol ni, simbol Rabi'ah tadi, tuan-tuan. Ni bukan simbol kahwin 4. Saya ulang lagi sekali, ya. Simbol sempena dengan medan Rabi'ah. Okey. Dan yang last sekali, tuan-tuan, Mufti Selangor, tak apalah. Apa tindakan kita? Action item. Kita kena yakin bahawa perjuangan Islam, nak tegakkan Islam, memang dia tak akan mudah. Dia bukan seperti mana dibentangkan kapet merah. Susah, dia banyak cabaran dan tekanan. Tegur pemimpin yang zalim wajib, tapi bukan dengan cara kita gulingkan dengan cara kekerasan, kan? Pemimpin tu dia Islam tapi dia zalim, tegur dia tu wajib, jangan diam aja, kan? Tetapi bukan guna cara kekerasan, untuk gulingkan dia, bukan dengan tembak dan sebagainya. Pilihan raya masih baik, tapi selagi mana demokrasi itu dihormati, masih lagi boleh baik. Dan masalahnya bila tak dihormati, maka inilah jadi, tuan-tuan, banyak yang dah terbunuh, banyak umat Islam di sana yang ibu yang kehilangan anak, suami yang kehilangan isteri, isteri yang kehilangan suami, yang jadi janda, yang jadi anak yatim, anak-anak yang kehilangan ayah, yang kehilangan mak. Banyak sangat-sangat yang tercedera, lagi banyak, kan, di hospital-hospital di sana. Jadi oleh kerana itulah saya dengan Ikatan Lepasan Mahasiswa Mesir ni, kita wujudkanlah terus satu tabung sumbangan prihatin Mesir, kan? Dan insya-Allah kita akan salurkan secara direct ke sana. 100% kita akan bagi ke sana. 1% pun kita tak akan ambil sebenarnya. Dia tak ada service charge. Dia kalau yang lain ada service charge, tuan-tuan, saya percaya NGO lain dia ambil service charge pasal dia kena bayar gaji dia punya staff dan sebagainya, kan? Kita tak marah nak ambil service charge. Tapi kata kalau 10,000 tuan-tuan bagi, mungkin yang sampai ke negara yang kita nak bagi tu mungkin 8,000, mungkin 7,000, sebab dia ambil service charge 20%, 30%. Ada NGO yang buat begitu. Tapi alhamdulillah kita dapat semua tenaga sukarelawan, yang mana makan minum dia pun dia keluar duit sendiri, kan? Jadi kita buat memang 100% semua pada Mesir. Tak ada langsung 1% pun kita bagi pada sukarelawan-sukarelawan kita, insya-Allah. Dan setakat ini alhamdulillah, setakat 2 minggu ni kita berjaya kumpul, alhamdulillah, lebih kurang setahu saya lah, semalam yang saya tengok, hari ni saya tak tengok lagi, semalam saya tengok, alhamdulillah dah lebih 200,000 yang kita dapat kumpulkan, alhamdulillah. Kalau tukar duit Mesir, lebih kurang dapatlah 1,5 juta duit Mesir, insya-Allah. Dan kita target sebenarnya sampai 500,000, iaitu 1 juta duit Mesir, insya-Allah. Dan kita akan sampaikan ke sana. Dan sumbangan tu tuan-tuan boleh tengok akaun Maybank ada kat depan tu, tuan-tuan catat dan tuan-tuan send lah ke akaun tersebut melalui Maybank tu, kan? Tuan-tuan nak bagi ke masjid, masjid bagi pada saya pun tak ada masalah, insya-Allah, kan? Ataupun masjid tolong bank in kan pun lagi bagus sebenarnya, tak payah saya bawa balik, kan? Itu lagi bagus sebenarnya. Bagi pada pihak masjid tolong sampaikan, salurkan ke situ, insya-Allah. Dan masjid pun tak ambil 1% pun, insya-Allah. Okay.
Itu je lah sebuah sedikit penerangan tentang Mesir. Tuan-tuan, saya buka pada persoalan, insyaAllah moderator kot nak tanya soalan, Allah Alam lah kan. Moderator dia daripada tadi sebenarnya geram yang ni, bukan forum dah ni, ceramah dah ni kan. Jadi moderator pun tak cakap panjang kan. Jadi tak apalah, kita buka masa sikit sebelum daripada kita sembahyang Isyak, insyaAllah. Allah Alam. Terima kasih pada penerangan dan pencerahan yang seberadab daripada Al-Fadhil Al-Ustaz. Jadi untuk sedikit ruang masa yang ada ni, mungkin saya sempat bertanya satu soalan sajalah, dan mungkin ruang menjawab mungkin lebih kurang dalam 2-3 minit saja, Ustaz. Soalan dia mudah saja. Apabila kita sebut mengenai Mesir, ada suatu simbolik yang paling hebat kita tahu ialah berkenaan Al-Azhar. Berkenaan Al-Azhar, sebab Al-Azhar di Mesir. Jadi bila berlaku krisis macam ni, satu pandangan yang sangat-sangat kita perlukan ialah daripada Al-Azhar sendiri. Jadi timbul beberapa kontroversi daripada Al-Azhar yang mengatakan Syekhul Azhar sendiri menyokong tindakan penggulingan, termasuklah beberapa orang ulama Azhar. Dan juga didengari bahawa ada juga ulama-ulama Azhar yang menentang pendapat Syekhul Azhar itu sendiri. Jadi di sini masing-masing umat Islam dalam keadaan kebingungan dan pening kepala macam mana ingin menjawab. Jadi tanpa saya memanjangkan kalam dan saya mengharapkan penerangan pencerahan yang secara padat dan ringkas daripada Ustaz. Jadi minta bantuan Ustaz untuk memberi pencerahan. Falyatafadhal mashkura. Al-Azhar, nasib baik tak sebut yang paling besar sekali kat Mesir adalah piramid dia kan. Sebablah Ops piramid kan, bukan Ops Al-Azhar kan. Tapi kita nampak Al-Azhar sebab Al-Azhar ni kiblat ilmu kan. Dia dipanggil kiblat ilmu. Kalau kiblat semayang ke Kaabah, kiblat ilmu adalah ke Al-Azhar. Dia begitu. Jadi bila Al-Azhar tu satu institusi yang besar kan, daripada dulu, bukan sekarang ada. Jadi bila berlaku peristiwa di Mesir, tentulah orang akan tertanya-tanya apa pendirian Mesir, pendirian Al-Azhar kan. Rupa-rupanya seperti mana disebutkan oleh moderator kita, memang Al-Azhar sendiri pendiriannya berbeza-beza. Misalnya ada dua kumpulan utama dalam Al-Azhar kan. Jabahah Ulama Al-Azhar, kumpulan persatuan Ulama Al-Azhar. Persatuan Ulama Al-Azhar menentang revolusi, menentang penggulingan kuasa oleh golongan pemberontak. Pemberontak tuan-tuan, jelas-jelas pemberontak kan. Jadi memang ditentang sebab presiden adil, presiden yang baik, presiden yang dilantik dengan sah. Sekali tiba-tiba digulingkan kuasa, maka Islam tentu sekalilah menentang. Normal kan, dan memang itu adalah ijma' ummah kan. Dan memang daripada dalam Al-Quran lagi sebut fa in baghat ihdahuma, secara jelas Allah Taala jelaskan tentang orang yang menjadi burah, yang menjadi penentang, yang memberontak kepada pemerintah yang adil. Okey. Tapi kita dengar pula Syekhul Azhar pula sokong. Kita pelik pula, apa hal kan? Syekhul Azhar tu bukan dia mewakili Al-Azhar ke? Ya betul, dia adalah suara paling besar dalam Al-Azhar. Syekhul Azhar menyokong pula penggulingan kuasa. Dan ada juga orang ulama Al-Azhar lain yang menyokong, dan ada ulama lain pula untuk bantah balik. Apa ulama Syekhul Azhar. Bahkan penasihat kepada Syekhul Azhar sendiri meletakkan jawatan dengan sebab kenyataan Syekhul Azhar tu. Ulama sama ulama kan. Okey, jadi akhirnya bila kita tengok kebanyakan ulama memang menentang penggulingan kuasa. Adalah beberapa orang yang menyokong. Maka yang menyokong ni saya boleh bagikan kepada dua kategori. Kategori pertama yang menyokong penggulingan kuasa adalah yang memang daripada awalnya lagi dia memang tak suka dengan ikhwan muslimin. Bila dia tak suka pada ikhwan muslimin, maka apa sahaja yang boleh menjatuhkan ikhwan muslimin dia sokong. Gitu je. Okey. Ini bukan di Mesir saja, bahkan terdapat juga ulama Saudi yang begitu. Ulama Saudi yang begitu tu yang mendapat anak murid yang ada sekarang ni, kadang-kadang keluar TV, kadang-kadang apa, yang menyokong juga yang tak suka dengan ikhwan muslimin. Nama dia nama kitab. Syarah Sahih Bukhari nama dia. Okay. Jadi itu antara orang yang belajar dengan ulama Saudi yang memang anti gila-gila dengan ikhwan muslimin. Jadi apa saja yang boleh menjatuhkan ikhwan muslimin, maka dia sokong. Macam tu. Okey. Jadi sekarang ni
Di Mesir juga ada orang yang berpendidikan begitu, khususnya mereka yang dilantik pada zaman Husni Mubarak lagi. Maknanya mereka ni memang bersama dengan Husni Mubarak. Bahkan sebahagian daripada mereka adalah ahli majlis tertinggi parti Husni Mubarak, Parti Demokratik tu. Dia adalah ahli majlis tertinggi, ahli MT, tapi dia orang ada ilmu agama. Okay? Jadi bila Husni Mubarak jatuh, parti dia diharamkan, naik Ikhwan Muslimin, dia benci pada Ikhwan Muslimin, Ikhwan Muslimin dijatuhkan, dia sokong. Ini golongan pertama. Golongan kedua pula adalah golongan yang tertipu, ulama yang tertipu. Sebab apa? Ada ulama yang bukan adalah banyak ulama yang kita pun tengok, ulama ni dia bukan duduk, dia bukan tengok sendiri dekat demo tu, dia bukan turun sendiri tengok gini. Dia sendiri pun tengok TV, dia pun dengar radio. Kalau dia dengar radio, rasa tak dengar radio pun kan? Dia tengok berita kat TV. Dia dapat maklumat daripada pegawai-pegawai tentera tu sendiri. Pegawai-pegawai tentera tu feed maklumat kat dia. Dia kata, Tuan Syekh, rakyat sudah keluar beramai-ramai menentang Mursi kan? Seramai 30 juta rakyat Mesir dah keluar menentang Mursi. Tuan Syekh, adakah Mursi ni masih lagi layak untuk menjadi presiden? Dia kata memang tak layak dah lah kan? Dah 30 juta orang keluar kata kan? Maknanya Mursi ni dah tak layak jadi presiden dah. Jadi sekarang ni Sisi naik gantikan dia. Okey lah, bagus lah, naik. Jadi wajib ke taat ke tidak pada Sisi? Wajib lah. Jadi siapa yang lawan Sisi ni macam mana? Kita boleh tangkap dia. Habis tu kalau dia cuba nak tembak balik tentera Sisi ni, boleh tembak balik kan? Jadi okey lah tu kan? Jadi sebab apa? Sebab berita yang dia terima tu adalah berita yang disampaikan oleh puak-puak yang jahat. Ini yang bisik telinga pada dia bagi tahu pada dia ini gini. Dan memang terbukti pun itulah hujah yang mereka kemukakan. Pasal saya pun mula-mula pening kepala juga. Macam mana pemberontak boleh ulama sokong, sedangkan ijma' ummah Islam, bukan saja ulama Ahlussunnah wal Jamaah, siapa saja ijma' mengatakan pemberontak ni memang haram, hukum pemberontakan. Tiba-tiba ada ulama kata boleh. Tok Syekh aku pula tu yang kata boleh. Kan pelik kan? Jadi tak mungkin Syekh aku kata gini kan? Benda jelas dalam Islam. Rupa-rupanya yang tukang sampaikan maklumat pada dia tu kan? Barulah kita tengok tak ada pun yang 30 juta yang menentang Mursi tu. Tak ada pun kan? Tapi dia percaya, dia tengok gambar ni, ni gambar dia, rupanya gambar 2 tahun lepas kan? Jadi bagi saya ini masyaikh yang ditipu kan? Ditipu. Bila ditipu, maka dipergunakan oleh kerajaan yang zalim, oleh tentera yang zalim, oleh orang yang pemberontak yang zalim tadi. Itu sebenarnya tuan-tuan. Jadi kita tahulah cerita ni sebenarnya macam itulah. Ulama ni kita kena sangka baik lah kan? Tapi itu sangkaan baik kita. Allah a'lam. Cukup 3 minit. Ya. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz berkenaan pencerahan yang diberikan berkenaan status ulama-ulama Al-Azhar. Jadi masih lagi ada 1-2 minit. Berlaku adillah saya untuk buka satu soalan sahaja yang ringkas. Satu soalan saja. Siapa-siapa yang ingin bertanya boleh tanya direct. Dipersilakan. Ada soalan? Kalau tak ada soalan, saya nak buat rumusan terus. Itu kita sembahyang Isyak, kita balik makan. Ada soalan? Nampaknya ada. Tak ada pula. Nampaknya semua dah faham. Jadi itu tidak timbul soalan tu. Dan masing-masing mungkin tak tanya sebab apa, takut lewat. Tak apalah, itu mungkin yang terbaik Allah Ta'ala tentukan. Jadi sebagai akhir sekali, untuk setengah minit je Ustaz, setengah minit rumusan pada pembicaraan kita kali ni. Fadhil masykur. Tapi ni bukan TV kan? TV dia ada overrun kan ni. Itu tu tuan-tuan. Saya suka sudahkan tuan-tuan dengan satu kisah. Kita ni, saya selalu cerita ni, saya tak tahulah, saya dah tulis dalam Facebook dalam tahun lepas. Lepas tu ada ustaz lain pun dah tiru dah cerita ni. Jadi ni bukan cerita betul tuan-tuan, tapi kisah. Tuan-tuan bayangkan satu kampung, tiba-tiba ada seorang orang gila naik panjat pokok. Dia panjat pokok kelapa sampai ke atas tu, dia tak mau turun.
Orang kampung pun panggil dia turun. Dia tak mau turun. Tak turun juga dia. Orang kampung dah pening kepala, macam mana nak turunkan orang gila ni. Last sekali orang kampung pun bawa keluar parang. Nak tetak pokok tu, nak potong pokok tu, nak tebang pokok tu. Orang gila tu tengok daripada atas, tengok orang kampung kata ni parang ni tajam ni, kami potong ni sekejap je, kau jatuh nanti. Orang gila tengok daripada atas, tengok ke bawah, dia sengih kan. Orang kampung pening kepala, macam mana ni. Orang kampung bawa keluarga gaji, tunjuk pada dia, gaji ni tajam ni kan. Kalau kami potong ni kau jatuh. Orang gila tengok daripada atas, sengih lagi. Orang kampung bawa keluar gaji elektrik tuan-tuan. Bawa keluar gaji elektrik. Geng. Ni cepat ni, berapa saat je kau jatuh kalau kami potong. Dia tengok daripada atas, sengih lagi dia. Last sekali orang kampung pun panggil, dapat idea lah, mesyuarat. Dia orang pun dapat keputusan, apa kata kita panggil rakan sejawat dia ni kat kampung sebelah, orang gila juga kan, untuk selesaikan masalah. Orang gila lebih faham kan. Panggil orang gila kampung sebelah pun datang. Orang gila kampung sebelah datang, tengok ke atas. Dia kata senang aja ni kan. Dia pun kata, weh, turun cepat kan. Kau baik turun. Kalau tidak orang kampung tengok apa dia nak buat kalau tidak. Dia pun bawa keluar pisau cukur jilet kan. Kalau tidak aku potong pokok ni kan. Apa jadi? Kelang kabut, orang gila kat atas tu turun bawah kan. Orang kampung tengok pening orang kampung kan. Apa hal ni? Kami bawa pisau, bawa barang tak turun-turun kan. Bawa pisau cukur turun pula kan. Jadi tanyalah pada orang gila ni, "Weh, kenapa kau buat itu? Kami bawa barang kau tak turun, bawa pisau cukur kau turun." Dia kata, Tuan-tuan ni tak tahu ke tuan-tuan? Dia tu gila. Dia cakap pada orang kampung sebelah tu kan. Kata, tuan-tuan tak tahu ke? Dia tu gila tuan-tuan. Kalau dia cakap tuan-tuan, dia buat sungguh. Bukan macam tuan-tuan. Tuan-tuan, ni bukan tuan-tuan kat sini ni tuan-tuan, jangan terasa pula. Tuan-tuan kat sini tidak. Tuan-tuan kat sini jenis bila bercakap tuan-tuan buat sungguh, insya-Allah. Bukan orang gila, tapi tuan-tuan orang yang normal yang bila bercakap tuan-tuan buat. Bukan sekadar sembang. Kita banyak masalah umat Islam hari ni tuan-tuan, kita banyak bersembang, banyak bercakap, banyak komplain, banyak kata kat orang. Ish teruk betul Mesir ni, ish Syria, ish Palestin, ish gini. Kita bersembang tuan-tuan, kalah apa maknanya apa orang-orang yang bercakap kat TV radio, sedangkan kita bercakap kat kedai kopi je kan. Kita bercakap tu macam hebat sangat kan. Bila bercakap pasal bola, kalah. Bukan kata pengulas bola kalah, pemain bola pun kalah dengan kita kan. Padahal sepak bola tak reti. Kita ni tuan-tuan, biarlah action tu lebih penting. Apa yang patut kita buat tuan-tuan? Bila kita dah tahu keadaan-keadaan ni berlaku tuan-tuan, maka sedikit sumbangan yang kita boleh buat. Satunya doa daripada kita kepada umat Islam sana. Ni baru start setengah minit doa kita kepada umat Islam di seluruh dunia. Nombor satu, doa kunut nazilah ke, doa apa bacalah tuan-tuan. Hafal doa kunut nazilah tu, baca kan. Tuan-tuan tak hafal, tuan-tuan boleh dapatkan album saya yang terbaru di pasaran. Pastikan yang original. Tu betul tuan-tuan ini bukan lawak. Album tajuknya Doa, UNIC bersama Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri kan. Ada kat pasaran insya-Allah. Itu nombor satu, doa. Tak mesti beli tuan-tuan, hafal, yang penting hafal doa. Yang kedua, apa dia, sembahyang kita tu, sembahyang hajat dan sebagainya, niatkanlah, doakanlah untuk umat Islam. Yang ketiganya, apa yang kita boleh buat, sumbangan melalui kewangan kan, duit yang saya dah sebutkan pun kat depan tuan-tuan catatlah akaun bank tu, tuan-tuan sampaikan pada pihak masjid, dan insya-Allah pihak masjid sampaikan kepada sana. Dan yang seterusnya yang kita boleh buat adalah kita bersama-sama menyokong siapa saja yang nak memperjuangkan Islam di seluruh bumi, khususnya di negara kita kan. Siapa-siapa saja yang nak menyokong Islam, nak perjuangkan Islam, kita lah jadi orang yang kuat untuk menyokongnya insya-Allah. Sebab nasib di Mesir tak mustahil berlaku pula di Malaysia. Dan nasib di Malaysia, di Mesir ke apa semua, dia bergantung kepada kita ni perjuangkan Islam ataupun tidak. Itu yang Allah Ta'ala nak tanya kan. Dan mudah-mudahan bila kita dibangkitkan di hari kiamat, Nabi SAW
mengakulah kita ni sebagai umat baginda, sebab kita sangat-sangat cakna tentang isu umat Islam yang lain sedara mara kita semua. Rasa cukup setakat tu insya-Allah untuk malam ini. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita istiqamah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita rasa prihatin terhadap umat Islam yang selain daripada kita, dan bukan setakat rasa tapi bertindak untuk umat Islam seluruh dunia. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekianlah sedikit rumusan yang berupa setengah minit saja Ustaz. Tak apa, yang penting isi tipati tu kita datang sini kita dapat ambil. Yang mana yang pertama kita tujukan doa dalam solat ataupun di luar solat, dan yang kedua sumbangan tuan-puan kita semua insya-Allah dapat membantu meningkatkan saham kita di akhirat kelak insya-Allah. Jadi untuk bantuan bagi Merhatin Dayak Mesir ni, tuan-tuan boleh masukkan secara direct ke dalam akaun yang telah tertera, ataupun malas nak pergi ke bank ataupun malas nak buka internet, boleh salurkan terus kepada ustaz selepas ni. Itu pun kalau bawa duit lah. Jangan salur tapi tak ada buat duit, buat apa juga. Ataupun boleh salurkan kepada pihak masjid. Bila-bila masa saja, bukan malam ni saja. Mungkin esok datang bawa duit, boleh salurkan, bagi duit tersebut kepada imam masjid untuk ditujukan kepada tabung ilmam, Ikatan Lepasan Mahasiswa Mesir. Jadi insya-Allah sumbangan anda akan ditujukan terus, dihantar terus kepada pihak di Mesir sana insya-Allah. Jadi cukup setakat itu saja. Jadi saya bagi pihak penganjur majlis ini mengucapkan ribuan terima kasih. Jazakumullah khairal jaza. Ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Said Muhammad Said Abdul Qadir Al-Jufri atas kesudian beliau datang ke Terengganu ini bersusah payah dan berkongsi ilmu dan pengalaman beliau bagi kita semua. Terima kasih. Dan juga kepada pihak penganjur, kaki tangan pihak yang terlibat, terutamanya kepada penaja program ini iaitu Majlis Agama Islam, dan penaja penginapan bagi Tali Panel iaitu Tanjung Vista Hotel, dan seterusnya kepada muslimin muslimat yang sudi bertapa ataupun duduk lama di masjid ini menunggu sampai ustaz habis berceramah. Alhamdulillah, satu rahmat bagi kita. Diucapkan ribuan terima kasih, dan saya juga memohon ribuan kemaafan jika mungkin terlewat ataupun tersilap ataupun ada kesulitan yang berlaku. Jadi saya mohon maaf dari hujung rambut hingga hujung kaki, dan tidak lagi terlewat untuk ucapkan selamat Hari Raya kepada semua ustaz, selamat Hari Raya dan semua sekali lah. Untuk sekadar saja naktafi bihadzal qadr, insya-Allah kita tangguh majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.